Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الهمنا الرشد وأعذنا من شر النفس. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وابعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Yang saya muliakan pengurusi masjid Tariq bin Ziyad, yang saya hormati ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan barisan para ustaz, para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah kita melafazkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan kepada kita untuk mengutip mutiara-mutiara rezeki yang Allah taala taburkan dalam masjid ini. Mula pada pagi tadi sampai ke petang kita bertungkus lumus mengutip rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala sediakan di luar sana, mencari rezeki-rezeki untuk kehidupan kita. Malam ini pula kita mengambil peluang dan diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mengutip rezeki-rezeki sebagai bekalan kepada kita untuk hari akhirat nanti. Ada orang dia tak faham, dia mencari mengutip rezeki-rezeki dunia semata-mata, tak nak ambil peluang apabila Allah Ta'ala menaburkan seluas-luasnya rezeki dia atas masjid dia ni, dalam masjid ilmu macam ni. Dia tak nak, artinya dia berdoa pun sekerat je, Rabbana atina fid dunya hasanah, sudah, sekat tu saja. Wahai Tuhan kami, beri kebaikan kepada kami di dunia je. Wa fil akhirati hasanah tak ada. Sebab apa dia tak nak? Dia itu yang disebutnya. Kalau tu imam baca Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dia amin, wa fil akhirati hasanah, dia tolak. Dia tak nak senyak, dia tak amin pun. Gitu maknanya lebih kurang gitulah, dari segi falsafahnya. Amin berlaku sebab kadang tak faham pun maknanya tu kan. Jadi tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi cerita kita. Kita masih lagi membicarakan tentang dosa besar yang ke-15, iaitu menyombong diri, takabur, ujub dan angkuh. Jadi tuan-tuan, insya-Allah alhamdulillah pada malam ni kita sambung. Kita berhenti dulu, kalau tuan masih ingat lagi lah, tak ingat pun buat macam ingat je, senang. Kita berhenti. Saya katakan dulu pada tuan-tuan sebelum kita tutup majlis dulu, bahawa sombong ini adalah merupakan dosa besar yang pertama-tama kali dilakukan oleh makhluk Allah Ta'ala atas muka bumi ini. Pertama-tama kali sekali. Sebelum tu tak ada lagi makhluk Allah Ta'ala buat dosa dengan Allah Ta'ala, melainkan dosa besarnya yang makhluk Allah Ta'ala buat, iaitu dosa sombong ni. Siapa yang mulakan dosa sombong ni tuan-tuan? Iaitu Iblis la'natullahi alaih. Bagaimana dalam Al-Quranul Karim, dalam buku kita ni pun ada tulis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hadis ini dan ayat ini juga dikutip oleh pengarang kita ini, Imam Az-Zahabi,
ya, dipetiknya daripada ayat surah Al-Baqarah daripada surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat ni semua orang hafal belaka. Ya, sebab gaya angguk tu macam hafal. Ya. Ayat ni orang tahu belaka. Allah Taala berfirman, wa iz qulna. Wa iz qulna ni, dan ingatlah makna bahasa Melayu. Dan ingatlah. Maknanya Allah Taala nak beritahu bila kita nak sombong, tolong ingat cerita iblis ni. Bila berasa nak sombong, ingat cerita iblis ni. Ya, gitu maknanya. Ingatlah. Dalam tafsir kata wa iz qulna ni, dan ingatlah ketika mana kami berfirman. Ya, kata Allah Taala, supaya semua orang, semua makhluk pada hari itu sujud pada Nabi Adam AS. Ingat. Jadi sebagai peringatan pada kita, bila berasa nak sombong, ingat Allah Taala khabar. Ingat cerita iblis ni. Ke mana Allah Subhanahu Wa Taala arahkan pada para malaikat sujud kepada Nabi Adam AS. Fasajadu, maka semua para malaikat sujud, illa iblis, melainkan iblis. Ya, melainkan iblis. Iblis dia tak sujud. Oleh kerana dia tak sujud itu kerana apa? Kerana iblis ni ya, aba wastakbara. Aba menolak, ingkar terhadap perintah Allah Taala, wastakbara kerana dia sombong. Maka Allah SWT masukkan dia dalam kategori, dalam kelompok manusia. Allah Taala kata wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dalam kelompok orang-orang kafir. Ni dosa yang pertama sekali yang dilakukan oleh makhluk Allah pada khalik dia, ya, iaitu iblis. Jadi kita ingatlah wa iz qulna, ingat ketika mana Allah Taala suruh sujud pada Adam. Kita kena ingat. Bila berasa nak menyombong datang datang dalam hati kita, oh Allah Akbar, ni dosa rare punya ni, tak boleh main-main ni, dosa yang mula-mula sekali ni, dosa lama ni, dosa dulu lagi ni, antik ni, ya, dosa antik punya ni. Lagi nak ingat itu, dosa besar dia. Jadi tuan-tuan, sombong ni memanglah tuan-tuan satu penyakit, ya. Barang siapa, kata pengarang kita ini, qala al-musannif rahimahullah taala, kata pengarang kita ni, siapa-siapa sombong, ya, terhadap kebenaran sebagaimana yang telah dilakukan oleh iblis, maka keimanannya tidak memberi manfaat langsung. Siapa-siapa sombong terhadap kebenaran, kata Imam Az-Zahabi, sombong terhadap kebenaran. Apa maksud sombong terhadap kebenaran? Sombong terhadap kebenaran ini ialah sombong terhadap perintah Allah Ta'ala, maksud dia, dan juga perintah Rasul. Ini maknanya ialah sombong kepada kebenaran. Ya, siapa-siapa menolak, siapa-siapa menolak Allah Subhanahu Wa Taala, pengajaran, peringatan Allah Taala, terutamanya dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Nabi, maka imannya tak ada makna. Tak ada makna li mesin. Awak berimanlah, kata beriman, awak beribadah, tak ada makna, kata Imam Az-Zahabi. Sebab dia termasuk kelompok orang yang engkar, orang sombong. Banyak hadis-hadis yang lain, kalau tuan-tuan kita rujuk tentang Allah nak menceritakan tak ada makna keimanan kita ni, ya, tak ada makna. Contohlah, kita petik satu hadis yang cukup famous lah, yang tuan-tuan belajar di sini, ada disebut dalam kitab Matan Arba'in ataupun ya Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 tu. 3 bentuk amal yang contohnya iman dia sia-sia, tak ada guna. Itu ibarat gitu. Apa dia? Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang mengatakan dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, tapi dia tak bercakap dengan baik, ya, maka iman dia tak jadi apa-apa. Iman dia kepada Allah, beriman pada hari akhirat, tak ada benda-benda. Dia gitu maksud dia, ya. Sebab itu orang yang betul-betul mempertahankan iman pada Allah, mempertahankan iman pada hari akhirat, falyakul khairan, dia cakap molek-molek, dia cakap baik-baik.
Kita kadang cakap sombong, cakap membesar diri, cakap bukan main lagi, ya. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita ni, maknanya iman kita pada ketika tu, berimanlah pada Allah, beriman pada hari akhirat, tidak ada faedah keimanan kita itu. Macam tidak beriman kepada Allah Ta'ala, sebab kita masih lagi bercakap dengan cakap-cakap yang tidak baik, terutamanya kata-kata yang menyombong, membesar diri. Patutnya kita bertawadhu', merendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan tak boleh langsung menyombong, ada. Kalau tuan buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kata, ya, apabila orang bercakap sombong kepada kamu, maka kamu boleh bercakap sombong pada dia. Kalau orang tu bertawadhu' kepada kamu, bertawadhu'lah kepada dia. Gitu. Boleh kalau orang cakap sombong sangat, sampai sombong sangat, kita pun cakap sombong juga kepada dia. Kenapa? Niat di hati kita supaya mematikan ego dia. Mematikan ego dia, kerana nak suruh dia tunduk. Boleh, tak ada masalah. Ni dalam kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, ya. Boleh. Hati kita cakap sombong, orang tu cakap bukan main sombong lagi, gini sombong. Hati kita pun keluarlah buah sombong juga, ya. Kenapa? Niat di hati nak matikan ego dia. Gitu. Kata Imam Ghazali rahimahullah taala, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan banyak disokong oleh para ulama-ulama lain tentang apa yang disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali membahaskan banyak. Kata buka dalam kitab Imam Ghazali Ihya contohnya, tentang bohong gitu juga. Bohong asalnya haram sama sekali, ya, haram sama sekali, tapi boleh berbohong pada peringkat-peringkat tertentu. Ya, kita cerita dah dulu. Bohong kerana menyelamatkan nyawa orang Islam, ya. Bohong kerana mendamaikan orang. Ini tak apa bohong. Bohong ni kadang kita bohong. Bohong kita tu dah lah bohong. Bohong untuk meninggikan diri kita pula. Ramai. Saya satu hari tu naik motor, lori balok, makan lain, masuk lain belah saya. Saya tak pernah, tahan je dia apa. Tegang langgar dia, melampau saya, jatuh, tak ada benda. Contohnya, dalam nipu, besar diri pula lagi. Allah, ada jenis gitu. Ada orang jenis ego tak tahu hala kata, ya. Ini kita kena jaga kat tuan-tuan ni. Ni benda-benda macam ni kena ingat. Ni pembohongan yang tidak boleh. Satu. Yang keduanya, besar diri pula nak mengaburkan dia kuat. Ya. Ada lagi pembohongan, kesombongan, bukan sekadar dia kuat, sampai syirik Allah Ta'ala pun ada. Ada, boleh. Macam mana caranya? Pakai gelang. Azimatlah aku benda tu. Dia kata saya bawa kereta, kata dia 350 km sejam. Laju kata dia. Laju, saya bawa, kata dia laju tu. Tak sedar kata dia. Tak sedar, tayar belakang potong saja kata dia. Rupa tercabut tayar. Nipu satu. Ya? Ingat tayar siapa? Rupa tayar kereta saya kata dia. Contohnya, terbabas saya berguling, kereta terbakar, hancur. Saya kebas-kebas tak ada apa pun. Mujur pakai gelang ni kata dia. Kalau tak ada gelang ni mati dah. 3 sekali dapat situ. Ini nak ceritakan benda-benda berjangkit-jangkit yang diatur oleh Iblis. Iblis pandai tuan-tuan. Daripada kita menipu, cakap bohong satu, sombong nak ngaburkan dia kuat hebat satu, yang ketiga sama satu lagi, syirik dengan Allah Ta'ala. Tuan tengok, ini kita kena ingat, ya. Dalam bab-bab begini kita ni selalu dicari jalan oleh Iblis untuk merosakkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni banyak benda ni, cakap ni kena ingat. Ya, jadi sia-sia saja kamu beriman dengan Allah, sia-sia je beriman dengan hari akhirat contohnya. Tak ada makna kalau cakap kita masih lagi dalam keadaan ini. Falyakul khairan, cakaplah molek-molek, lembut-lembut, lawa-lawa, benar dan sebagainya. Kalau tak ada modal, ya, baiklah kamu diam saja. Senyap je, ambil tiang mana-mana, duduklah nyanda situ, pun tak ada masalah kan. Pada duduk cerita tak faedah, cari tiang, cari dinding, lagi senang, lagi selamat. Okey. Apa dia makna sombong ni tuan-tuan muslim-muslimat? Ya, Nabi SAW bersabda mendefinisikan sombong itu. Nabi kata sombong itu apa dia? Al-kibru safhul haqqi wa ghamsun nas. Sombong ini kata Nabi SAW iaitu meremehkan kebenaran. Artinya tadi kita sebut menolak kebenaran,
meremehkan kebenaran juga. Apa meremehkan kebenaran? Artinya bahawa setiap kebenaran itu tak beri apa-apa pada dia. Dan juga kata dia merendahkan manusia lain. Inilah nak cerita tentang bagaimana sombong itu. Kebenaran, dia meremehkan kebenaran. Ya? Meremehkan, kadang-kadang meremehkan ayat Allah, meremeh-remehkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, buat tak penting aja. Dan juga merendah-rendahkan orang lain. Kenapa merendahkan orang lain? Nak dia sombong, mesti dia tinggi saja. Tak ada orang lain boleh melawan dia. Ya, melawan dia. Kabur naik kereta punya beraninya dia 350 km sejam. Mana ada metak kereta 350. Tak tahulah aku Ferrari ke benda, saya tak pernah naik, tak pernah tengok gitu. Rasanya tak ada kereta gitu. Nipu dah satu. Meremehkan orang lain. Orang lain awak naik kereta ke setakat 70-80, baik tak naik kereta dia. Dia pula kata gitu. Jadi bagai-bagai. Ini cakap, bentuk cakap. Ini bentuk begitulah. Dan begitu juga kata Nabi, makna sombong ni al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran sama sekali. Ya, meremeh dan menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Orang lain lekeh belaka. Tak ada apa pada orang lain, apa barang orang lain, lu siapa gitu kan. Itu maknanya orang lain. Kita je, segala-galanya kita. Semua kita. Ni ada penyakit juga ni. Ni penyakit sombong ni penyakit. Penyakit ni penyakit bahaya. Penyakit yang menyebabkan masuk neraka Allah Ta'ala, kita tahu dah. Penyakit sombong ni bukan penyakit sekadar kalau ada kencing manis tak apalah, kuat-kuat kena kerat kaki. Betul tak? Tahan lagi. Biar kena kencing manis. Ya? Daripada kita kencing orang. Ke mana? Kencing manis okey lagi. Kencing orang lagi bahaya. Ya? Kencing tu kencing orang, tipu orang dan sebagainya lagi, itu lagi bahaya. Biar kencing manis, kuat-kuat kerat kaki. Kan? Penyakit sombong bukan bahasa kerat kaki. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala tu nanti. Allah campur dalam neraka, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wa na'udzubillah. Orang-orang sombong ni. Ya? Saya dah cerita dengan tuan-tuan, tak tahu cerita doknya. Dalam satu riwayat hadis diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni atau nama penuhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Pada satu hari Ibnu Umar tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tak guys? Ini tak cerita lagi rasanya. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar. Ibnu Umar ni tuan tahulah kan? Dia anak Sayyidina Umar, adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah tu kakak dia nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ibnu Umar ni dia di antara generasi muda lah, sahabat yang muda. Dia kata, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah keadaan pada hari mahsyar nanti ketika mana Allah Subhanahu taala mengumumkan segala bentuk salah kita, salah silap kita, ya? Dosa-dosa kita tengah mahsyar nanti. Kan kita ni tuan-tuan maklum, tuan-tuan tahu belaka bahawa kita ni apa yang kita buat atas muka bumi ni supaya nabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah khabar balik, beritahu balik, bukan saja beritahu pada kita, beritahu pada semua orang di tengah mahsyar tu nanti. Ni Allah beritahu. Jadi Ibnu Umar ni tanya Rasulullah, nak tahu, ya Rasulullah, macam mana Rasulullah keadaannya? Ya, ketika mana Allah Taala mengumumkan, memberitahu kepada kita tentang kesalahan kita, dosa-dosa kita ni. Allah beritahu tuan-tuan, jangan main-main. Ya? Kita buat dosa, kita buat maksiat, Allah beritahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Taala, macam tuan-tuan belaka ni. Ya, bagi orang beriman, beramal soleh, ya. Ketika mana Allah Taala nak memberitahu dosa kita tu, dia ada beza dua antara kita dengan orang sombong ataupun dengan orang-orang yang termasuk dalam kelompok orang yang Allah Taala murka ni. Orang-orang yang Allah sayang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan panggil seorang-seorang kita ni esok. Dia panggil seorang-seorang, ya fulan. Ya fulan ni tuan-tuan dah kenal hadis, ya fulan ni mana? Wahai Syanu bin Syanu. Sebut nama. Kalau nama dia adalah wahai Abdullah, dia sini. Itu maksud gitulah fulan.
Ya, dipanggil. Allah panggil seorang-seorang hadapan Allah Taala. Allah nak beritahu pada kita. Nak diumumkan. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Beritahu tetap beritahu. Tak kira siapa sekalipun. Allah beritahu. Ya, tentang apa yang kita lakukan. Yang kata kita Allah tak beritahu. Allah beritahu. Awak baik ke tak baik ke, Allah tetap beritahu. Ini sifat Allah Taala yang Maha Adil. Dia panggil kita ya fulan. Allah kata, Nabi kata, Allah panggil dekat dengan Allah Taala. Dan Allah Taala panggil kita tu, Allah tanya kita secara dekat, perlahan. Ibarat kata Nabi SAW, ibarat macam seolah-olah Allah itu memeluk kita. Meluk pun gaya. Kita bercakap pada orang dalam pelukan kita, kuat ke perlahan? Tuan-tuan biasa buat kerja ni kan, nak suruh rumah buat air, peluk dulu baru buat air. Sebab bini kita jenis garang, jenis hak backing, kabak teh satu, bukan teh jatuh, hampir teh tuan-tuan kita, hak jenis garang. Peluk molek kabak, awak tak ada kerja ke? Tak ada bang, free ni. Buat air kabang satu boleh tak? Buatlah teh tarik lama sangat tak makan teh tarik awak ni. Asyik teh tarik mama je. Contoh gitu. Lembut tak? Lembut sebab cakap dan pelukan slow. Nabi khabar pada Allah bin Abbas, slownya Allah Taala beritahu pada kita. Slownya. Hadis ni tuan-tuan, hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Slownya ibarat seolah Allah tu memeluk kita. Allah kata guna, wahai fulan, wahai nama, sebut nama. Contoh wahai Mahmud lah, senang. Hak baik ni beri saya tak apalah gitu. Ya, wahai Mahmud, pernah dah buat dosa kemarin? Allah Taala tanya gitu. Ni hadis Nabi. Dah Allah tanya pernahkah buat dosa? Memang Allah tahu. Mana ada orang menipu Allah Taala. Hari akhirat tak ada dah orang nipu Allah Taala. Atas dunia ni banyak nipu. Ya. Hari akhirat kan kita tahu Allah Taala khabar, ya, bahawa manusia tak ada nipu Allah Taala. La yatakallamuna illa man azna lahu ar-rahman wa qalu sawaba. Ya, manusia itu tak boleh bercakap dengan Allah Taala, tapi mereka cakap semua sawaba, semua benar-benar berlaku. Tak ada nipu. Atas dunia ni nipu. Banyak nipu. Ya, banyak. Dah semayang kan asal tadi? Semayang dah. Semayang di masjid besar tu. Tak semayang apa lagi? Ada juga. Dunia, akhirat tak ada tipu Allah. Allah tanya, wahai fulan, adakah awak buat dosa? Dia kata, ya Allah, banyaknya dosa saya Allah. Kita khabar Allah. Ya, kita banyak dosa. Kita khabarlah kepada Allah Taala gini-gini. Allah Taala kata, jangan susah hati. Semua dosa-dosa kamu itu Allah kata aku dah ampunkan. Aku dah ampun. Allah Taala. Dan aku akan rahsiakan. Aku rahsiakan segala kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat kamu atas dunia, aku dah rahsiakan berlaku. Artinya aku tak akan khabar ke orang. Khabar ke kita saja, tak khabar ke orang lain. Aku rahsiakan, kata Allah Taala. Ini syarat tuan-tuan, ada hadis Nabi SAW. Siapa-siapa nak Allah Taala rahsiakan rahsia dia pada hari mahsyar nanti, atas dunia ni jangan suka mencerita keburukan orang, memecahkan rahsia orang. Jangan. Bila kita membuka aib orang, Allah bukakan aib kita mahsyar nanti. Jangan cerita keburukan orang, jangan cerita aib orang. Itu syarat dia, cara dia. Ya. Allah Taala kata aku dah ampun dah. Dan aku rahsia dah. Tak ada siapa yang tahu. Very secret recipe punya. Tak khabar dah. Ini untuk orang beriman kepada Allah Taala, kata Nabi. Tetapi orang-orang yang mana mereka ini, ya, Allah marah, Allah benci. Ya, memanglah Allah benci. Dalam Al-Quran Allah Taala kata, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka, arti Allah benci pada orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah benci. Memang Allah benci. Ya, orang yang membanggakan diri. Ni Quran ke apa? Bukan saya cakap ni. Bukan main petik-petik gitu aja. Surah Luqman ayat 18. Kalau tuan nak tengok sekarang. Ya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, Allah Subhanahu wa taala benci pada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Gitu dia. Ya, Allah. Baik, ada orang nama Mukhtal sini, ada Mukhtal. Jangan buat nama Mukhtal. Mukhtar tak apa, yang terpilih Mukhtar.
Mukhtal sombong, ada luar. Dia mukhtar, ra di hujungnya bukan lam. Sebut jangan mukhtal. Mukhtal maknanya sombong. Ya? Kita sedap-sedap ke Ahmad Mukhtal. Sedap tu bunyi tu. Mukhtal ini tuan-tuan sombong mana? Mukhtar terpilih, ra hujung. Allah benci pada orang sombong, orang bangga ni. Allah bila Allah benci, kata Nabi beritahu kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Allah panggil. Himpun mereka tengah mahsyar ni, ramai-ramai kita semua sekali, semua orang. Sejak daripada zaman Nabi Adam AS sampailah akhir dunia ni. Dan Allah himpunkan segala semua jin-jin, setan, jin-jin semua ada berlaku. Allah umumkan. Allah kata fulan bin fulan, sebut nama juga. Nama sekian bin sekian lah. Dia kata dia ni kemarin gini dosa. Dia ni kemarin rajin ke masjid, tapi orang balik dia kebahnya habis tahu masjid. Ni orang ni Allah tak kabur. Jin kata lah teruknya, aku jahat juga kata jin, tak mencuri kata dia duit masjid kata jin. Agaknya lah itu tak ada hadis. Yang main. Betul. Baru ni saya pergi ceramah Bukit Istana. Jahat aja. Ni TV ni. 2 butir depan ni. Kebah dah orang ni. Dia tengok dalam apa tu? Kamera ni, CCTV. Malam dia ambil. Lepas tu dekat nak subuh dia kebah lagi. 2 sekali dia kebah. Dalam surah. Ni TV yang skrin ni. Allah kata orang jahat sungguh. Tak apalah. Kita dah nampak dalam skrin. Dah tak apalah. Tapi akhirat Allah umumkan dia pun. Allah khabar. Umum. Dia ni kemarin kebah TV masjid. Datang pura-pura semayang. Tunduk lama. Rupa tunduk lama tu mikir guna gaya nak ngebah TV ni. Agaknya Allah khabar. Bayangkan orang semua tu la ilaha illallah kata. Kebah TV masjid. Gitulah. Semua orang tahu. Orang-orang yang mana Allah Ta'ala nak beritahu kesalahan, dia kabur satu. Dia kabur habis segala kejahatan kita. Jangan sampai Allah Ta'ala benci pada kita. Nanti Allah Ta'ala akan umumkan. Ini Nabi cerita pada sahabat dia, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah tuan-tuan. Oh bahaya. Ya. Dan Allah sangat benci. Innallaha la yuhibbu. Sungguhnya Allah tidak suka. Tak suka ni benci dah mana? Ya. Kullu mukhtalin fakhur. Orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sombong. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, ya, orang-orang yang sombong ini seolah-olah dia merampas hak Allah Ta'ala. Seolah-olahnya. Kalau kita raja, seolah-olahnya orang sombong ni ibarat dia merampas tahta, merampas kursi raja. Marah dah. Memang marah. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, tapi hadis kursi dia sebut qala Rasulullah SAW, qala Allah Azza wa Jal, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihima alqaituhu fi jahannam. Al-azamah, keagungan, kebesaran adalah pakaianku, kata Allah Ta'ala. Ya. Dan juga wal kibriya, asal kata kibriya ni kabir ataupun membesar-besarkan, sombong mana. Wal kibriya ridai. Kibriya ini, sombong ini adalah merupakan jubahku. Rida, jubah. Ada yang tafsirkan rida ni jubah. Rida atau pakaian lah yang sangkut ni. Istilah rida ni iaitu pakaian jubah yang sangkut je gitu. Rida. Ya. Rida. Allah. Faman naza'ani fihima, siapa-siapa kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka siapa, ya, yang mana barang siapa mereka yang melepaskan dariku, artinya yang ambil baju Allah Ta'ala ni ibarat baju lah gitu, maka Allah Ta'ala kata faman naza'ani fihima, siapa yang menanggalkan kedua-duanya daripadaku, artinya merampas Allah Ta'ala ini, ya, alqaituhu fi jahannam, aku campur dia dalam ke jahannam. Ibarat gitu. Mana ibarat sombong ni, mana merampas hak Allah Ta'ala. Kalau ibarat raja ni, orang merampas tahta dia.
Orang ambil kerusi dia, datang majlis raja, tengok tak ada kerusi. Siapa ngebahas kerusi ni? Mesti kena marah ni. Kalau orang besar tuan-tuan duduk kerusi dia pun tak boleh, betul tak? Tak boleh. Kenapa? Merampas hak dia. Ini kan Allah Ta'ala ibarat Allah bukan pakai baju tak. Ya, Allah bukan ada ridak tidak. Nak ceritakan bagaimana bandingan seseorang yang sangat berani dengan mengagung besar, membesarkan diri dia, sombong dan berbagai-bagai lagi tuan-tuan. Itulah gambaran dia. Ya, maka Allah Ta'ala kata, oleh kerana jahatnya dia ni aku campur. Ya, alqaituhu ni mana aku baling dia. Aku campur dia dalam neraka Jahannam. Wal iyaz billah. Allah Akbar. Masa dah habis tuan-tuan, tidak agak lah. Ya? Kita ikut SOP. Tak boleh tak ikut SOP. Nanti tuan-tuan marah saya. Ya? Okey tuan-tuan, itu antaranya yang dapat kita cerita pada malam ni. InsyaAllah, moga-moga sedikit keterangan dari tajuk ini akan memberi pada kita suatu rasa bimbang, rasa takut, beringat-ingat sangat. Allah dah khabar dah, ingatlah. Nak buat sombong, ingat kerana kisah iblis itu. Jadi kita kena jadi orang tawaduk, jangan jadi orang sombong. Jadi sekadar saja untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung pula tuan-tuan pada bulan hadapan insyaAllah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rahimin. Tahaffana bi za'izati wal jabarut wa atasamna bil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayy alladhi la yamut. Isrif anna al bala wal waba إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.